Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak dan abang dan serta semua yang tengah tengok video ini, apa khabar? Semoga Allah berkati kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Saya Ustaz Zai. Hari ini kita akan sambung video kita berkaitan dengan kisah Nabi Ulul Azmi di dalam Al-Quran. Hari ini kita nak sambung kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kita dah dua siri kita cerita pasal Nabi Nuh. Siri yang pertama kita cerita pasal umur Nabi Nuh, dan siri yang kedua kita menceritakan tentang adakah Nabi Nuh ini gila. Sebab orang kampung dia kata dia ni gila. Betul ke Nabi Nuh ni gila? So kita tengok dalam siri yang lepas. So hari ni kita nak sambung cerita pasal bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Nuh untuk bina kapal yang sangat besar, dan bagaimana berlakunya banjir besar ketika zaman Nabi Nuh, dan bagaimana Allah menyelamatkan mereka daripada banjir besar ini. Untuk kita tengok kisah ini, kita akan tengok kisah ini di dalam surah Hud. Allah ceritakan secara detail surah Hud, Ha Waw Dal Hud, ataupun dalam bahasa Melayu kita eja HUD, surah Hud. Surah Hud daripada ayat berapa? Daripada ayat 25 hingga ayat 48. Kita akan tengok daripada ayat 25 hingga ayat 48. Okey, ready Kita baca dulu, kejap lagi kita go through one by one what yang Allah sebut dalam Al-Quran ini berkaitan kisah Nabi Nuh yang menjadi pengajaran besar untuk kita. Seorang manusia yang Allah lantik menjadi Rasul, yang berdakwah kepada orang-orang kampungnya yang tidak lebih 950 tahun, tetapi ditolak oleh orang kampungnya. Jadi apa yang Nabi Nuh buat? Selepas itu kita tengok dalam kita punya kelas hari ini, insya-Allah. Kita baca dulu surah Hud ayat 25 hingga ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa Allah inni أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين
ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوهي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم صدق الله العظيم. Okey, Alhamdulillah. Kita dah tengok sampai ayat 48. Panjang tu kita baca tadi tu daripada ayat 25 sampai ayat 48. So siapa yang baca sama-sama tadi, semoga Allah jadikan bacaan kita itu berkat kepada Allah. Semua jadi bacaan itu mendapat berkat kepada kita dan menjadi amalan kita dan dikira sebagai pahala kita dunia akhirat insya-Allah. So Allah cerita pada permulaan ayat 25 tu Allah sebut, sesungguhnya kami telah hantar Nuh kepada kaum dia, inni lakum nadhirum mubin. Nuh kata, aku ini membawa kepada kamu peringatan yang jelas.
alla ta'budu illallah, tolonglah jangan sembah selain Allah. Allah lah Tuhan kita. Inni akhafu alaikum azab yaumin alim, aku takut nanti engkau akan ditimpa dengan azab yang sangat pedih. Daripada awal lagi Nabi Nuh dah sebut. Faqala al mala', orang kampung kata, dia punya menteri-menteri kata, ma naraka illa basharan mithlana, sama macam yang cerita dalam video lepas. Kami tengok kamu ni biasa je macam kami juga. Wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i. Dia sebut apa? Kami tengok yang ikut kamu ni pun tak adalah hebat mana pun. Semua ni yang hina-hina, yang lemah-lemah. Dan yang kalau ikut pun yang mungkin jenis mengikut aja, tak ada pemikiran pun. Wa ma nara alaikum alaina min fadl, dan kami tengok kamu ni tak ada lebih apa pun daripada kami. Kamu ni biasa saja. Bal nadhunnukum kadhibin, kami sangka kamu ni penipu lah Nuh. Bayangkan dia tuduh Nabi Nuh ni macam-macam. Maka Nabi Nuh pun jawablah, ya qaumi, wahai kaum aku, kalaulah aku boleh bawa bukti jelas daripada Tuhan kamu, dan kamu faham bukti itu, dan kamu tahu, dan kamu tak nampak, walaupun bukti itu telah jelas dan kamu tak nak terima, adakah aku patut paksa agama ini kepada kamu? Tidak. Kamu sepatut terima dengan penuh keazaman dan kefahaman kepada Allah. So Nabi Nuh cakap lagi, aku tak minta harta kamu pun. Harta aku, ganjaran aku semuanya di sisi Allah. Tolonglah masuklah Islam. Wahai kaum aku, siapa yang nak tolong aku kalau aku tinggalkan kaum aku? Tolonglah, bantulah, masuklah Islam. Afala tatadhakkarun, kamu tak fikir ke? Dan Nabi Nuh kata, aku ni bukan malaikat, aku ni bukan ada apa-apa power pun, tapi aku nak bagi tahu bahawa Allah itu Tuhan yang satu. Tolonglah ikut Allah. Apa yang kaum dia sebut lepas tu? Qalu, wahai, dia sebut apa? Ya Nuh qad jadaltana fa aksarta jidalana. Dia sebut apa? Wahai Nuh, kamu ni dah banyak sangat berdebat dengan kami dan terlampau banyak sangat perdebatan kamu. Kalau betul lah ada yang kamu cerita azab itu, turunkanlah kat kami, kami nak tengok sikit. Punyalah sombong. Allahu Akbar. Maka apa Nabi Nuh sebut? Qala innama ya'tikum bihillah, sesungguhnya azab itu akan sampai bila Allah nak. Ini Nabi Nuh sebut. Maka waktu itu, bagaimana aku sebut pun takkan laku kat engkau, dan akhirnya Allah jugalah tempat kamu kembali. Maka apa yang Allah sebut, Allah beritahu kat Nuh, wahai Nuh, orang yang sedang beriman dengan kamu ini tidak akan bertambah lagi. Ini sahajalah orang yang tinggal. Maka janganlah kamu bersedih dengan orang yang tak nak ikut kamu. Maka buatkanlah kapal, wahai Nuh, dengan pengawasan kami, dan janganlah kamu bercerita tentang orang-orang yang zalim itu, kerana sesungguhnya mereka itu bakal ditenggelamkan. Allah sebut kapal. Maka Nabi Nuh pun buatlah kapal. Kenapa Nabi Nuh buat kapal? Sebab Allah suruh buat kapal. Dan yang paling peliknya, negeri Nabi Nuh duduk ini sudah lama sangat kemarau. Kemarau maksudnya tak ada air. Negeri kering kontang, tanaman pun tak ada. Semuanya dah jadi sangat-sangat tandus. Tiba-tiba Allah suruh Nabi Nuh buat kapal. Pelik tak pelik? Pelik sangat-sangat lah. So bila tanah yang tandus tiba Allah buat kapal, nak berlayar kat mana kapal tu? Pelik sungguh lah. Jadi bila Nabi Nuh buat kapal ini, lalulah kaum dia. Bila lalu kaum dia ni hina dia. Allah, bodohnya. Dia kata, bodohlah Nuh tu, tak pandai lah dia tu. Buat kapal ni panah terik, mana ada air, apa ni, biar betul dia ni. Gila dia tu. Macam-macam dikutuknya. Maka apa Nabi Nuh sebut? Qalu in taskharu minna. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Sebab apa? Hari ni kamu hina kami. It's okay. Satu hari nanti kami pula yang akan rendah-rendahkan kamu, kerana kamu tidak menerima ajaran Allah. Maka pada hari itu kamu tahulah azab yang pedih yang bakal menerima kamu. Nabi Nuh sebut-sebut. Sehingga sampailah waktu yang telah Allah janjikan, maka Allah limpahkan bumi yang tandus itu dengan semua
air yang ada di atas muka bumi ini. Allah sebut dekat Nabi Nuh, bawa masuk dalam kapal kamu orang yang beriman, dan setiap daripada makhluk ciptaan Allah berpasang-pasangan. Lembu jantan betina, kambing jantan betina, unta jantan betina, semuanya berpasang-pasangan. Dan orang beriman pun masuk sekali dengan kamu. Maka apa yang Nabi Nuh sebut, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Nabi sebut apa? Naiklah kamu. Dan Nabi sebut bismillah, dengan nama Allah kapal ini berlayar, dan kapal ini akan menjatuhkan dia punya sauh dia nanti. Kapal ini akan bergerak mengikut nama Allah. Maksudnya Allah suruh jalan-jalan, Allah suruh berhenti, dia berhenti. Dan ketika dia tengah berjalan di tepi-tepi ombak yang besar ini, yang ombak ini seperti gunung besarnya, kal jibal, Allah sebut wahiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Mereka ini melalui ombak-ombak yang setinggi bukit bukau gunung ganang. Wa nada Nuhun ibnah. Ketika itu Nuh nampak anaknya sendiri terkapai-kapai meminta pertolongan, duduk dekat tengah laut itu. Maksudnya anak dia beriman ke tidak? Tidak, anak dia tidak beriman. Allahu Akbar. 950 tahun berdakwah, anak tidak beriman. Anak sendiri tidak beriman. Allah, sedihnya hati. Maka Nabi Nuh pun panggil, wa nada Nuhun ibnah. Dia panggil anak dia, ya bunai, wahai anak kesayanganku, meh naik dengan ayah meh. Wala takum ma'al kafirin, jangan jadi orang kafir wahai anakku sayang. Tolonglah jangan jadi orang kafir. Meh naik dengan ayah meh, selamat dekat sini. Anak dia nak ikut cakap ayah dia ke ataupun tidak? Anak dia cakap apa? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wahai ayah, don't worry about me. I will save myself and I will take refuge on a mountain. Dia cakap apa? Tak apa. Aku tak nak kau tolong. Aku akan selamatkan diri aku. Aku menyorok kat mana-mana bukit gunung pun lepaslah. Tak ada hal lah. Maka apa yang Nabi Nuh sebut? Nabi Nuh sebut, qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Ketahuilah anak kesayanganku, hari ini tidak ada keselamatan lagi bagi kamu, melainkan orang yang telah Allah rahmati. Wahala bainahumal mauj. Dan ketika itu datanglah ombak yang sangat besar. Fakana minal mughraqin. Dan ketika itu anaknya lemas terus. Allahu Akbar. Anak kesayangannya pun mati dalam kekafiran. 950 tahun berdakwah, namun anaknya mati dalam kekafiran. Allahu Akbar. Susah ujian Nabi Nuh ni. Berdakwah beria-ria tapi anak tak masuk dalam agama. Allahu Akbar. Nabi Nuh sedih sangat-sangat. Nabi Nuh sebut ketika itu, Allah pun sebut, waqila ya ardu bla'i ma'ak. Wahai bumi, berhentikan air. Wahai langit, stop hujan. Maka tersadailah, bila air dah surut, maka tersadailah kapal itu di satu tempat bernama Al-Judi. Ada orang kata Bukit Judi, ada orang kata nama tempat tu Judi. Maka Allah kata semua orang yang telah kafir semuanya telah mati. Maka Nuh pun minta dengan Tuhan. Dia panggil Allah, wahai Allah, kau kata kau akan selamatkan semua ahli keluarga aku. Kau akan selamatkan semua kaum aku, semua keturunan aku. Tetapi anak aku tu keturunan aku, ya Allah. Anak aku itu mati, ya Allah. Macam mana, ya Allah? Kesian anak aku, ya Allah. Maka apa yang Allah jawab? Qala ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Anak itu bukan ahli keluargamu lagi. Anak itu bukan keturunanmu lagi. Anak itu bukan umatmu. Kerana apa? Dia sudah meninggalkan agamanya, agama Islam. Innahu amalun ghairu salih. Amalan dia itu amalan yang tidak baik. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Jangan tanya aku, wahai Nuh, benda yang kamu mungkin tidak ada ilmu. Maka Nabi Nuh meminta ampun dengan Allah. Maka Allah ampunkan dia.
Begitulah kisah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya 950 tahun, namun kesian anaknya tidak beriman. Benarlah dalam lagu Raihan, iman tidak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Iman tidak akan mampu diwarisi walaupun ayahnya seorang imam besar, walaupun ayahnya seorang nabi. Iman tidak mampu diwarisi oleh sesiapa. Iman itu didapati dengan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kisah Nabi Nuh. Kita sambung dalam kisah yang seterusnya, bagaimana doa Nabi Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bantu dia setelah difitnah berkali-kali oleh kaum dia. Dikatakan gila kuasa, dikatakan tak guna, dikatakan bodoh. Dia bertahan 950 tahun. Apakah doa yang Nabi Nuh baca hari-hari sehingga boleh bertahan 950 tahun ni? Kita tengok dalam video yang akan datang, dalam siri akan datang. Saya Ustaz Zai, ini adalah siri kisah Nabi Ulul Azmi di dalam Al-Quran. Assalamualaikum.